Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili, iaitu satu persatu. Iaitu bahawa beriktikad artinya mempunyai akidah yang tetap, tak berubah-ubah, tak bertukar-tukar, tak berkurang-kurang, tak ada cicir-cicir. Tahu cicir? Tak ada jatuh-jatuh, tak ada longgor-longgor. Itu artinya i'tiqad, pegangan yang begitu kuat sekali. Dan berpegang oleh seseorang dengan i'tiqad yang putus. Yang putus artinya tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran, tidak dia berubah. Walau apa pun keadaan, dia tetap berpegang dengan i'tiqad yang tersebut. Orang ancam ke, orang hina ke, orang maki ke, orang azab ke, orang ugut ke, dia tetap berpegang dengan akidahnya. Itu artinya putus. Orang rasuah ke, dia tetap pegang juga, tak berubah pikirannya. Itu namanya i'tiqad yang putus. Kemudian dengan dalil akli, ada dalil, ada bukti betul. Bila dikatakan Allah tu ada, apa buktinya? Dia tahu dalil. Sekurang-kurangnya ada dalil akal dia. Dan juga dalil naqli. Naqli ini cungkilan, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu namanya naqli. Perkataan naqlun. Naqlun itu artinya cungkilan, dicungkil daripada Quran atau dicungkil daripada hadis Nabi SAW. Iaitu dalil naqli. Apa yang kita wajib beriktikad? Bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat yang wajib. Kena tahu 20 sifat yang wajib tu. Kena belajar, kena faham, kena yakin betul-betul bahawa Allah itu kena cakap satu persatu. Padahal sifat Allah tu bukan 20 saja, tiada terhingga banyaknya. Cuma yang wajib diketahui 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Itu yang wajib diketahui. Apa arti wajib? Wajib tu wajib apa? Wajib syarak. Siapa tahu sah imannya dan diberi pahala. Siapa tak tahu tak sah imannya dan berdosa. Kalau tahu sah imannya dan diberi pahala. Tapi wajib tu jenisnya wajib syarak. Wajibnya ada dua, satu wajib syarak, satu wajib akal. Wajib akal, akal tak terima tiadanya, akal akan terima hanya ada sahaja. Itu wajib akal. Yang ini wajib syarak. Macam kau syarak lah, wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itu ya wajib syarak tu. Asalnya istilah wajib syarak itu dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, itu wajib syarak. Tapi kerana dia ada sangkutan dengan Allah Ta'ala, ada bersangkut dengan akidah, maka kita ubah sikit definisinya. Siapa percaya, maka sah imannya. Siapa tahu dan dia percaya, sah imannya dan diberi pahala. Sah imannya, sah Islamnya dan diberi pahala. Siapa tak tahu, tak sah imannya dan dia berdosa. Dia berdosa. Itu wajib syarak bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan sifat Allah Ta'ala. Wajib tu. 20 perkara tu wajib. Mujur 20 aja. Kalau wajib tahu 2000 apa macam? Mangkor lah. Mangkor. Bukan Ustaz Mangkor. Ustaz Mangkor, Ustaz Asri. Ini mangkor betul. Mujur lah. Hak 20 aja. Kalau tahu 2000, dosa kedah kita ni. Dosa belakang lah, termasuk yang bercakap ni pun dosa. Bukan senang nak ngapai 2000. Itu 2000 padahal bukan 2000 aja. Tidak terhingga banyaknya. Kalau kita tahu satu persatu baru tidak berdosa. Kalau wajib semua tahu. Tapi Allah dah tetapkan kita wajib, hanya wajib mengetahui 20 sifat sahaja yang wajib. Dan 20 sifat yang mustahil. Mujur 20 aja. Kalau tidak entahlah. Itu bukan tentu boleh dapat tu.
Yang 20 tu tuan-tuan dapat lah. Jangan menyolang mata dengan saya. Tuan-tuan dapat tu ya. Tapi agak-agaknya ada tak yang tak dapat agaknya? Tak lah mana tu tahu kan? Sendiri tahulah, tanya dia sendiri. Ya. Siapa tak dapat, apa dia? Itu dah saya kabarkan. Siapa tak dapat lagi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus tu, apa tak? Apa dapat? Tak dapat lagi, apa dapat? Esok daftar nama Tadika Islam. Pasti ada. Jabat agama punya pun ada. Kerana dia mah hafal. Budak cucu saya tu pun dah hafal. Baru lagi ngaji Tadika Islam dah hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu ilman kaunuhu sami'an kaunuhu hayyun kaunuhu basiran kaunuhu kaliman kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman 20. Ya. Siapa tak dapat esok daftar Tadika Islam. Dia boleh nyanyi pula tu. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Lagi qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Lagi qudrah iradah ilmun hayyun. Lagi sama basar kalamun qadiran muridan. Lagi aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Cucu saya pun dah hafal. Tuknya tak hafal lagi. Malang ya. Itu dia. Jadi wajib kan? Wajib mengetahui satu persatu dengan jalan tafsiri, iaitu satu persatu, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat yang wajib. Yang wajib ini yang apa? Wajib akal. 20 sifat yang wajib ni artinya wajib apa? Wajib akal. Tadi wajib mengetahui itu wajib syarak. Ini wajib akal. Apa arti wajib akal? Dulu dah kita bicara dah. Apa arti wajib akal? Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada, tak terima di akal. Dia mesti ada. Baru diterima oleh akal. Ini wajib ni wajib apa? Wajib akli namanya. Bukan wajib syarak. Satu tu wajib syar'i, lagi satu tu wajib akli. Yang ini wajib akli. Mesti ada. Tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Kalau kita tua lagi teruk, tidak terupa bagi akal akan tiadanya. Kata, apa benda terupa? Awak tahu tiup terupa tu 4-wheel drive. Apa pula terupa pula begini? Terupa terus tergambar oleh akal. Tak tergambar oleh akal akan tiada. Artinya mesti ada. Allah itu qidam, Allah itu baqa, mesti ada. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu qiyamuhu bi nafsi, mesti ada. Kalau tak ada, tak tergambar, tak terima di akal. Itu dia. Itu dia yang wajib. Yang mustahil pun itu juga. Kalau ada yang mustahil tu akal tak terima. Lawan kepada yang wajib tu mustahil lah. Allah itu ada, lawannya tiada. Tiada tu terima akal tak? Kalau saya kata Allah itu tiada, terima di akal tak? Sekali lagi, Allah itu tak ada, terima di akal ke tak? Tak terima. Allah itu baru jadi 2 tahun sudah, terima ke tak? Terima ke tak? Tak terima. Allah itu 2 hari lagi matilah, terima ke tak? Tak terima di akal. Itu namanya mustahil. Allah itu serupa matahari, terima ke tak? Allah itu serupa lembu, terima ke tak? Allah itu serupa cahaya, terima di akal ke tak? Itu namanya mustahil bila tak terima di akal. Ada 20 yang mustahil tu. Lawan yang wajib tu semua mustahil belakang. Kena tahu tu.
Walaupun tak dapat istilahnya tak apa, seorang-orangnya faham tu dia tahu. Allah tu ada, lawan ada tu apa? Tiada. Bila orang kata Allah itu tiada, tak terima dia Tuhan. Tak terima dia akal. Bukan tak terima dia Tuhan, tak terima dia akal. Tuhan memang tak terima juga pun. Kita qidam terutin sedia. Allah itu sedia, wajib, baru terima dia akal. Tapi kalau kita kata lawan sedia tu, Allah itu baharu, terima akal tak? Tak terima dia akal. Yang ketiga, baqa. Allah itu baqa, terima dia akal. Akal setuju, boleh terima. Tapi kalau kita Allah itu tidak kekal, terima akal tak? Tak terima dia akal. Begitulah seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. 20 tu. Tapi nak ada dalil pula tu. Kan terima gitu aja, kan terima babi putih aja. Nak ada dalil. Dalil tu paling kurangnya dalil akli. Fardu ainnya dalil akli. Dalil naqli ni fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Kalau ada di kalangan tuan-tuan ni ustaz yang boleh menghuraikan tentang dalil adanya Allah, yang lain tu tak ada dalam dosa lagi. Itu fardu kifayah. Tapi dalil akli semua orang, every one of us is obliged, mesti tahu. Tak tahu, tak sah imannya. Itu dalil akli. Akal tu menerima. Dan dalil dan naqli bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib. Nanti akan kita bicarakan insyaAllah satu persatu. Dan beriktikad dengan iktikad yang putus juga. Apa kata putus tadi? Tetap, tak berganjak, tak berubah, tak lari, tak jatuh. Putus. Dengan dalil akli. Mesti dalil akli tu ada mengikut akal, yakin dengan akal. Dan juga naqli. Naqli itu congkilan tadi, bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan yang wajib 20 itu. Dia ada lawannya. Wajib lawannya tiada. Wajib tu wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Yang baharu itulah yang mustahil tu. Baqa artinya kekal, lawannya binasa. Binasa itu yang mustahil tu. Mukhalafatuhu lil hawadith, artinya bersalah-salahan Allah itu dengan segala yang baharu. Lawannya bersamaan Allah itu dengan segala yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya apa? Berdiri Allah itu dengan sendirinya. Lawannya apa? Berdiri Allah itu dengan sesuatu yang lain. Lagi wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Esa, tunggal. Lawannya? Lawan tunggal apa? Berbilang-bilang. Nanti akan kita bicara insyaAllah. Tak dapat kejap ni tak apa. Akan kita bicara. Berbilang-bilang. Allah tu ada 5, Allah tu ada 8, Allah tu ada 100, Allah tu ada 1000. Apa hukumnya? Kalau saya kata Allah itu ada 1000, apa hukumnya? Ya Allah, tak tahu dia menjawabnya. Mustahil. Sekali lagi, Allah itu ada 13. Mustahil. Tak faham lagi kalau tak faham benar-benar pun. Allah itu ada 12. Apa hukumnya? Mustahil. Itu ya. Itu wahdaniyah. Betul qudrah, artinya berkuasa. Kalau saya kata Allah itu lemah, apa hukumnya? Mustahil. Iradah, artinya menentukan. Lawannya tergagah. Lawan menentukan itu tergagah. Kalau saya kata Allah itu tergagah, apa hukumnya? Mustahil. Tak faham lagi? Udah faham ke belum? Udah faham. Alhamdulillah. Itu mustahil ya. Bahawasanya mustahil atas Allah itu bersifat dengan segala lawan sifat yang wajib 20 itu adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui 3 perkara. Nak kenal Tuhan tu kena ada 3 perkara dalam diri kita tu. Nak ada 3. Kalau tidak, tak dinamakan kenal. Tidak dikatakan kenal. Ada 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad tu mesti putus. Putus artinya apa? Putus apa? Ya Allah, cakap Melayu ni apa putus? Putus apa? Tetap. Udah putus itu macam mana nak nyambung? Tak ada sambung lagi dah. Dah putus.
Itu putus tetap. Artinya apa? Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. 3 perkara ni tak ada. Itu artinya putus. Tetap. Tak ada ragu-ragu, tak ada goncang-goncang, tak ada goyah-goyah. Itu artinya putus. Orang buat macam mana pun, dia tidak akan berganjak daripada keyakinannya. Tak ada macam Ginari. Ginari rasuah sikit, sudah hilang keyakinan. Sudah bertukar. Ada tak? Ginari. Bagi 15 ekor anak ayam, sudah bertukar. Belum buat reban lagi, dah mati 5 ekor. Sudah siap reban, dah mati 5 ekor lagi. Baru nak masuk ayam, sudah mati 5 ekor lagi. Sudah habis. Tapi kepercayaannya sudah habis. Dapat kain melekat lebur. Dapat kain batik lebur. Itu kepercayaan putus ke tak tu? Itu tak putus lagi namanya, ya. Dia nak tegas. Dapat berim dah putus. Sampai boleh menentang hukum hudud. Kerana dapat berim menentang hukum hudud. Hudud boleh bagi berim ke katanya. Tu hujah ni. Itu tak putus lah nama tu. Kita nak yang putus. Macam mana pun orang lakukan, kita tetap beriman dengan apa yang sebenarnya. Itu artinya putus. Apa saja. Macam Nabi itu apa yang tak ada buat dia orang. Masa dia mula-mula mengenalkan Allah kepada umat Arab, apa yang tak ada buat dia mah? Dihina, dimaki. Tapi ada dia berubah tak? Tak. Lepas itu di pulau. Bukan sekejap pulau itu, tahu? 2 tahun lebih. Di pulau. Ada yang katakan sampai 7 tahun di pulau. Bukan bagi pulau Pinang, pulau Ketam kan itu. Di pulau itu apa? Tidak berinteraksi dengan dia, tak bertegur dengan dia. Nak beli tak baginya, nak jual dia tak nak belinya. Nak bergaul pun tak boleh, nak mengawin tak boleh, kahwin pun. Nak minang anak dia tak bagi dia. Dia juga tak nak minang anak-anak keturunan Nabi Muhammad tu. Itu namanya pulau. Tapi Nabi tetap bertahan. Betul apa dia buat dia? Diseksa para sahabat. Mula-mula Bilal diseksa, ditangkap, betul? Dijemur, betul? Dihentak dada dengan batu, diikat, suruh dia berubah pendirian. Tapi apa jawab Bilal? Ahadun. Apa arti ahadun? Ese. Bukan hari Ahad ni, ya? Ese, kata Bilal. Tak juga mau berubah. Sehingga dia ditebus oleh Abu Bakar. Dibeli Abu Bakar tu Bilal tu, baru dia lepas. Dia asalnya hamba. Begitu juga ada sahabat yang mati pun ada. Yasir mati, maknya mati, Sumayyah mati. Kerana nak mempertahankan iman. Ugut tak juga makan, seksa tak juga berjaya mereka. Sudahnya rasuah. Datang rombongan berjumpa dengan Nabi. Wahai Muhammad, kamu ndak apa? Kata dia. Kamu ndak apa, Mat? Kalau kamu mau berhenti mengembangkan agama kamu kabur aja pendak, semua kamu bagi. Kamu ndak kata kami akan kumpulkan emas setinggi bukit Uhud. Bukit Uhud terendah ke tinggi? Siapa dah pergi Mekah tahu lah dia. Bukit Uhud tu satu dekat dengan Masjidil Haram tu. Tinggi bukit tu. Setinggi bukit Uhud ni. Boleh kami kumpulkan emas tu. Diam, Nabi tak jawab. Siapa tak nak? Siapa tak nak emas setinggi bukit Uhud? Angkat tangan. Buat berdoa saja kalau jangan angkat tangan tu. Dapat sebentuk cincin emas pun kata aja dahi tu. Ngapa tu? Ngapa kata aja dahinya? Nak nunjuk pada orang bahasanya aku ada cincin emas. Ini setinggi bukit Uhud ditawarkan oleh orang kafir Quraisy tu. Yang diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dia ketuanya. Diam, Nabi tak jawab. Kemudian diapkan lagi tawaran. Tahu apa? Kamu ndak apa Muhammad? Tak cukup yang tu, tak apalah. Kami bagi kamu pangkat. Kami jadikan kamu itu pengerusi Darun Nadwah. Rais Darun Nadwah. Darun Nadwah tu apa?
Parlimen Mekah. Kamu pengurusinya. Artinya apa? Perdana Menteri lah. Kamu jadi Perdana Menteri Mekah. Tak, kita tak. Siapa tak nak? Angkat tangan. Buat berdakwah dia kata tak. Jadi AJK surau tumbuk tahan. Ini pula jadi Perdana Menteri Mekah. Diam Nabi Muhammad tak jawab. Oh, tak cukup lagi mak, kata dia. Tak apalah, kamu nak apa lagi? Kami bagi. Kamu nak perempuan, kata. Kamu nak perempuan? Tak apalah, kami bagi perempuan. Kamu nak berapa? Nak 2, nak 3, nak 4, nak 5, nak 10. Kami bagi berapa banyak kamu nak, kata. Perempuan Mekah ni cantik-cantik tau, perempuan Arab ni. Bukan macam perempuan orang putih dijagat. Perempuan Arab ni cantik benar. Ada pernah tengok perempuan Arab? Oh, nya cantik. Kita ni kejap ni boleh lah katakan tak nak. Pasal belum diuji. Cuba kalau diuji, apa tak? Tuan-tuan? Kalau diuji, apa tak? Datang daripada pintu tu lenggang. Kalau mau dekat, dia jauh, dia senyum, je dekat. Udah dekat, Abang Ibrahim. Kata apa tak? Apa tak? Pelantin soban. Tapi kita tak ada diuji. Tapi Muhammad tak terima. Apa kata Nabi? Kalaulah matahari kamu persembahkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan aku sehingga aku menang atau sehingga aku mati, kata Nabi. Begitulah putusnya pendirian Nabi. Itu ketika putus. Buat apa pun. Dia tetap akan berpegang dengan pendiriannya. Kita pun patut begitulah. Jangan sebab sikit dapat rasuah sikit udah lembuh. Sikit aja dah lembuh. Bagi kan pelekat selai udah lembuh. Dan sebagainya. Tuan-tuan ni dah tempat lain. Kalau tak takkanlah jatuh kerajaan Perak. Jatuh ke dah? Ngapa jatuh? Pasal ada rasuah lah tu. Tu jadi jatuhnya. 11 bulan aja. Lantak lah, marah-marah lah. Lepas ni telefon Ustaz bulan depan sampai datang kata. Kan tunggu benar. Kita nak ngajar ni biar yang benar yang benda yang berlaku. Bukan ada kepentingan apa-apa. Ini ni. Putus. Kepercayaan kita ni biar putus. Biar dia jangan berubah. Walau apa pun berlaku, kita tetap beriman dengan Allah, tetap beriman dengan Rasul. Apa saja berlaku. Sehingga apa? Lepas itu mereka berkompromi dengan Nabi. Dia buat cadangan. Ya Muhammad, kata rombongan Nabi, kita ni tak usahlah bergaduh. Mari kita bersatu. Kita bersatu. Sekarang ni heboh lah nak bersatu. Heboh ke tak? Nak bersatu. Zaman dulu dah ada. Mari kita bersatu, kita sama-sama ramai-ramai, katanya. Hari ini kami datang dengan rombongan kami menyembah Tuhan kamu. Esok kamu pula dengan orang-orang kamu pergi datang menyembah Tuhan aku. Kata dia. Lusa kami pula datang kepada kamu menyembah Tuhan kamu. Tulat kamu dan orang-orang kamu datang kepada kami menyembah Tuhan kami. Tonggin? Kami pula datang kepada kamu menyembah Tuhan kamu. Berulat? Lepas tonggin ke berulat? Berulat? Sabar. Kami pula datang kepada kamu. Kamu pula datang kepada kami menyembah Tuhan kami. Lagi? Lepas berulat apa? Ya Allah, tak tahu dah meh. Esok, lusa, tulat, tonggin, berulat. Ujungnya apa? Tai anjing. Berulat tai anjing. Tai anjing, kamu pula datang kepada kami menyembah Tuhan kami. Begitulah. Kita berselang-selang. Hari ini kamu, hari esok aku, lusa kamu. Begitulah selang-selang. Kita terai 2 tahun. Tengok. Dah setelah 2 tahun kita tengok. Mana yang kita selesa, mana yang kamu selesa. Kalau kamu selesa menyembah Tuhan kami, maka terus akan menyembah Tuhan kami. Kalau kami pula selesa menyembah Tuhan kamu, kami akan terus menyembah Tuhan kamu. Diam Nabi, tak jawab Nabi. Kenapa? Masa itu agak logik dia punya hujah tu, agak logik. Kita try dulu apa gaduh kan. Kalau kita tahu kita dalam kebenaran, insya-Allah besok nanti dia akan menyembah Tuhan kami. Nanti Nabi tak jawab. Tak tahu macam mana nak jawab.
Sehinggalah turun ayat. Ayat apa? Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal apa? Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafir. Ya Allah, Al-Kafirun sudah lupa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ujung lakum dinukum waliyadin. Allah hajar Nabi Muhammad, suruh kabur pada orang kafir tu. Wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, qul tu katakan kamu wahai Muhammad kepada orang kafir tu, wahai orang-orang kafir, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sekali-kali aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. Jadi kamu hai kamu, aku hai aku, kata Nabi. Ya, diajar oleh Allah Taala. Maka balik sajalah orang kafir Quraisy tu, tak dapat lagi nak mengadakan UG. Tahu UG? Tak tahu dah lah, mudah kan. Bekerja benar tak UG nya? Tak ada lagi. Kenapa? Kerana Allah dah hajar Nabi Muhammad macam mana nak berdepan dengan orang-orang yang seperti ini. Sehinggalah mereka membuat keputusan nak apa? Nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi. Berlakulah peristiwa hijrah selepas itu, ya. Tapi Nabi tetap dengan pegangannya. Itu pegangan yang putus namanya tu. Apa saja yang dihadapi oleh baginda tetap akan berpegang dengan kebenaran yang beriktikad yang benar tadi. Akidah yang sebenar. Itu dia, itu mengenal Tuhan dia mesti putus. Tiada syak, zon dan waham. Syak itu artinya 50-50. Zon ni artinya 80-20. 80% percaya, 20% tak percaya. Ataupun banyak yang percaya, sikit aja tak percaya. Terima Tuhan tak? Terima tak akidah betul? Dia percaya 99,9999999%. Cuma 0,00001% dia tak percaya. Terima tak? Tak terima. Yang diterima berapa? 100%. Itu ni zon namanya. Dalam akidah zon tak boleh. Tak terima lagi. Dalam fiqh tak apa. Aku sudah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu, tengok hari dah gelap. Dia pun sembahyang. Kalau dia rasa betul-betul rasa dah masuk waktu, sahlah sembahyang, ya, walaupun belum masuk lagi. Kalau dia rasa betul-betul, itu namanya zon. Berat mengatakan dah masuk waktu. Itu diterima dalam fiqh. Dalam akidah tak boleh, walaupun sikit aja tak terima. Waham lagi teruk. Waham ni apa? Dia percaya sikit, tak percaya banyak. Yang majoriti dia tak percaya. Dia hanya percaya Allah tu ada je. Dia tak percayakan Nabi Muhammad. Maka tak diterima. Tiga-tiga tak terima. Yang diterima apa? Putus. Itu yang diterima tu. Tidak ada zon, tidak ada waham, tidak ada syak. Itu yang diterima. 100%. Ya, itu namanya putus. Apa namanya? Mana itu? Kiranya i'tiqadnya tidak putus seperti ada i'tiqad syak, zon atau waham, maka tidak dinamakan mengenal. Itu yang pertama, ya. Kalau ada syak, ada zon, ada waham, bukanlah kenal namanya. Yang kedua, muwafaqat. Benda yang dia faham betul-betul, yang dia percaya betul-betul, mesti muwafaqat dengan kebenaran, ya. Agama lain dia percaya 100% juga, tapi terima Tuhan tak? Kenapa tak terima? Kerana tidak muwafaqat dengan kebenaran, ya. Hindu tu percaya. Ya, pagi subuh dulu dah kita cerita dah. Hindu tu percaya benarkan agama dia. Kalau dia akan senang nak nyucuk lidah tu, sampai dia nyucuk lidah angkat tangan. Nyucuk lidah lagi, narik kereta lembu dengan apa? Dengan mata kain tu, mata pancing tu, letak belakang tu, tarik dengan tali, tarik kereta lembu tu bawa ke sana kemari. Well. Sampai dia buat angkat tangan. Mesti percaya betul-betul baru sanggup tu.
100% tu. Tapi tak terima Tuhan kerana apa? Kerana dia tidak muafakat dengan kebenaran. Yang kita percaya 100% ni mesti muafakat dengan kebenaran. Setakat percaya aja tak boleh. Ada pernah dengar seorang mendedikasikan hidupnya daripada muda sampai ketua sampai mati, berdedikasi dia dengan agama Kristiannya. Seorang yang bernama Mother Teresa. Ada pernah dengar nama Mother Teresa tak? Ya Allah, dia tak ada macam sok rabuk kan? Ada tak? Di mana Mother Teresa ni? Di mana? Di India, bukannya di England. Di India, dia ni orang Poland, orang Kristian Poland. Dia punya dedikasi daripada muda sampai dia mati. Kerjanya apa? Membantu orang miskin. Tak kira apa agama dibantunya. Hindu dibantunya, Kristian dibantunya, Islam dibantunya. Tapi bawa ke gereja lah. Dia bawa ke gereja. Dia ajak demo tu nyanyi di gereja. Tahu apa lagunya? Tak tahu lagunya? Are you sleeping? Are you sleeping? Itu lagunya. Itu lagu Kristian tu tau. Percaya ke tak? Itu lagu Kristian tu. Brother John, Brother John. Apa kata Brother John? Padri John. Mula-mula tanya, are you sleeping? Apa katanya? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Lagi? Padri John, Padri John. Kamu tidur ke Padri John? Morning bell is ringing. Apa katanya? Kalau dia tak kerti kamu cakap putih ni. Morning bell is ringing. Apa katanya? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Jangan bunyi ya? Ding dong dong, ding dong. Itu lagu Kristian tu. Begitulah Mother Teresa tu, dia bawanya orang tu ke gereja, dibagi makan, dibagi duit, dibagi belanja dan sebagainya. Ramai yang dah di Kristian kan. Begitulah dedikasinya sampai dia mati. Tapi adakah Allah terima betul dedikasi yang 100% itu? Tak terima kerana dia tidak muafakat dengan kebenaran. Begitu juga ramai mereka-mereka itu, misioneri-misioneri mereka itu pergi ke Afrika, banyak yang mati di Afrika kerana apa? Memperjuangkan agama mereka. Tapi terima Tuhan tak? Tak terima. Di antara yang mati di Afrika namanya Dr. David Livingstone. Ada pernah dengar nama itu? Dr. David Livingstone. Doktor betul tu. Dia pergi ke Afrika untuk mengembangkan Christianity. Afrika tu adalah negara yang sangat hostile. Tahu apa hostile? Bukan hostel ya, hostile. Dia ganas terhadap pendakwa-pendakwa Kristian ni. Banyakkan ada mereka-mereka tu yang ditangkap, diikat, direbus. Tahu direbus? Dia tu cannibal. Tahu apa cannibal? Ya Allah, tak reti kaum putih belakang ke mana ni? Cannibal tu artinya apa? Makan orang. Kerjanya makan orang tau. Dia rebusnya orang tu dalam proyok tu, diikat, rebus dalam proyok, lepas tu dia menari keliling proyok tu. Macam-macam ada lagu dia tu, lagu orang negro, macam-macam lagu orang Afrika tu. Dia lembing tu keliling tu. Kata keliling tu. Lepas itu dia rebus, dah rebus dia hari tu, di jamunya daging orang yang kena rebus tu. Ramai yang dah mati. David Livingstone ni pergi juga mengubat orang-orang sana sampai dia mati di Afrika, tapi tak ada lagi kena rebus. Sampai dia mati di Afrika. Artinya dedikasi dia memang begitu hebat. Tapi kerana tidak muafakat dengan kebenaran, tak terima oleh Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga di Malaysia ni, apabila Portugis dapat memerintah Melaka, ada tak dia bawa orang padri Kristian ke Malaysia? Siapa namanya? Udah tak tahu. Tidak ngaji sejarah ni. Ini cikgu sejarah ngajar ni tahu. Namanya apa? Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier bawa ke Melaka nak mengkristiankan orang Melayu. Tapi orang Melayu pada masa itu tak maulah menerima dakwah Kristian ini. Boleh bertahan di zaman itu. Mujur pun. Keledak yang ngajar ni siapa kan? Kalau terima orang Melayu Kristian macam yang ngajar ni siapa namanya? Abraham. Mujur lah. Okey. Jadi mesti muafakat dengan kebenaran. Setuju i'tiqad yang sebenar. Berbetulan i'tiqad ini dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita hendak ni i'tiqad Ahlus Sunnah wal
jamaah. Yang lain tu ada tapi tidak muafakat dengan kebenaran. Kata Nabi, yang lain tu masuk neraka dulu. Tadi kan saya sebutkan, 73 firqah orang Islam ni akan berpecah. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang masuk syurga ya Rasulullah? Jawab Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita ngaji ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tiada yang dinamakan mengenal jika i'tiqad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar. Kalau dia i'tiqad Syiah, i'tiqad Hinduism, i'tiqadnya Christianity, tak dikira berbetulan dengan kebenaran. Jadi artinya tak kenal lah betul-betul, ya. Seperti i'tiqad orang Nasrani dan Yahudi. Yang itu. Walaupun mereka tu agama kitabi juga, tapi mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab itu kita tak terima. Nasrani itu mensyirikkan Allah tak? Mensyirikkan Allah tak? Ada dah Tuhan tu, ada bini, ada anak pula. Itu syirik Allah kan? Yahudi mensyirikkan Allah tak? Mensyirikkan Allah juga. Dikatanya Uzair itu anak Allah katanya. Anak Tuhan katanya. Itu mensyirik. Yang tak ada mensyirikkan Allah hanya Islam saja. Islam pula mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak tak terpakai juga, ya. Syiah tak pakai. Jangan ada pula yang berminat dengan Syiah, ya. Dia tu setiap hari Asyura tak apa kerjanya. Muka dirinya ambil barang tu darah belakang tu. Mengingatkan peristiwa Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Itu orang Syiah. Ada orang minat nak buat begitu? Tak boleh. Kenapa? Kerana itu kita tidak disuruh membinasakan diri kita sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan sebagainya. Sebab itu sekarang ni Syiah tu terlalu kejam terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan ada kan baca kisah-kisah yang berlaku di Syria ni. Ya. Bagaimana orang-orang Ahlus Sunnah tu dibunuh dengan kejam, dibiarkan mereka tak berubat, dibom dan sebagainya. Ya. Jadi orang yang menentang mereka itu sekarang ni dipanggil penjenayah, dipanggil teroris oleh orang yang menentang Syiah tu. Padahal mereka itu menentang keadilan, menentang kezaliman untuk menegakkan keadilan. Itu yang dikata sekarang ni teroris dan sebagainya, ya. Dah terputus lah tu. Dah ada fatwa mengatakan siapa yang menentang kerajaan Bashar Assad atau Bashar Assad, kan? Orang tu teroris katanya. Ini yang berlaku hari ini. Baik. Dan tiada dinamakan mengenal jika i'tiqad itu tidak berbetulan dengan sebenar, seperti i'tiqad orang Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, yang ketiga dengan ada dalil. Mesti ada dalil, ada bukti. Dalil itu ketika ada bukti. Korang-korangnya akal menerima dalil itu. Itu paling common, dalil akal. Kalau boleh disokong oleh dalil Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil naqli, ya. Dalil akal itu dalil akli. Dalil daripada Quran dan hadis dalil naqli, dalil congkilan daripada Al-Quran dan hadis, dengan ada dalil, sekalipun dengan dalil ijmali, dalil rangkum-rangkum. Sebab itu orang dulu ngaji tauhid ni apa? Dalilnya rangkum aja. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah itu tiada, dalilnya baru alam ini. Sah tu. Qidam artinya sedia, lawannya baharu, mustahil Allah itu baharu, dalilnya baharu alam ini. Ya. Lagi yang ketiga baqa artinya kekal, lawannya binasa, mustahil Allah itu binasa, dalilnya baharu alam ini juga. Rangkum je baharu alam ini itu semua 20 tu, itulah dalilnya. Baru alam ini, baru alam ini, baru alam ini, dalil daripada yang pertama sampai ke yang kedua, yang ke-20. Dari segi fardu ainnya, dari segi zahirnya sah tu. Ya. Tapi nak tahu huraiannya lah. Jangan sangat apa aja baru alam ini, baru alam ini, baru alam ini. Dia nak tahu huraiannya.
Macam mana katakan baharu alam ini boleh menjadi dalil bahawa Allah tu bersifat qidam, menjadi dalil bahawa Allah tu bersifat baqa, menjadi dalil bahawa Allah tu bersifat mukhalafatuhu lil hawadith dan sebagainya. Nak tahu menguraikannya. Tapi ungkapan itu cukuplah tu. Baharu alam ini. Baharu alam ini cukup itu menjadi dalil tadi. Itu ijmali, rangkum-rangkum. Sebaliknya jika i'tiqadnya putus serta muafakat dengan sebenar tetapi tidak dengan dalil, maka itu dinamakan taklid. Taklid ni salah satu dari peringkat iman. Tuan-tuan, saya dah ceramahkan tentang iman tu di sini. Iman tu ada 5 peringkat. Siapa dah lupa malam nak ingat kembali. Iman ada berapa peringkat? 5 peringkat. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. Yang kelima namanya iman haqiqah. Sekali lagi. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. Yang kelima namanya iman haqiqah. Iman taklid tu iman ngekok-ngekot, iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Itu iman taklid. Dia nurut orang, dia nengok orang. Mana kamu tahu Allah tu ada? Ustaz Ibrahim kata ada lah. Itu Ustaz Ibrahim jadi apa? Jadi dia punya sandaran. Dia punya dalil. Ustaz Ibrahim kata ada lah. Ustaz Ridwan kata ada lah. Dia orang jadinya. Kalau Ustaz Ibrahim bertukar apa? Bertukar pendapat, dia pun bertukar pendapat juga. Kalau Ustaz Ibrahim kata Allah tu tak ada, dia pun kata tak ada juga. Kerana dia bergantung kepada orang, bukan bergantung kepada dalil yang sebenar. Itu iman taklid. Sebab banyak ulama mengatakan iman taklid tu tak sah lagi, belum sah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua iman ilmu. Ini dah sah. Iman ilmu ni dah sah. Kenapa? Dia berdalilkan ilmu. Dia tahu Allah itu ada. Mengapa? Takkan satu benda tu boleh jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Itulah dia Allah Ta'ala. Maka sah iman itu. Paling kurangnya dalil aklinya. Lebih lagi kalau dia ustaz. Dia dah tahu dalil naklinya. Dia dah tahu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dah tahu. Dia pun boleh baca akan dalil tu. Dalil nakli tu. Begitu juga dia boleh baca hadis dan sebagainya. Tapi kalau iman ilmu saja, tak selamat lagi. Masuk neraka dulu. Kenapa? Kerana dia masih lagi tunduk di bawah tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Kerana dia ada ilmu aja. Kerana iman itu hanya di akal. Tak sampai terasa di hati. Tahu tapi tak terasa. Tahu benda tu haram tapi buat juga. Orang tak semayang tu tahu tak semayang tu haram? One more time. Tahu ke tak tahu? Tahu. Ada tak orang tak semayang juga? Mengapa? Imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Orang tak tudung tu tahu tak tudung tu berdosa? Tahu tapi terpongeh juga. Tahu terpongeh? Ngelembung je rambut sana kemari. Itu namanya terpongeh. Sebut tu terpongeh. Dia tahu tapi terpongeh juga. Itu iman ilmu namanya. Hanya dia tahu di otak, tak sampai di hati, tak terasa takutkan neraka, tak rasa gairah hendakkan syurga. Itu iman ilmu lagi tu. Yang ketiga baru dinamakan iman ayan. Iman yang terasa di hati. Dia tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, terasa di hatinya. Dia takut untuk melakukan dosa terhadap Allah, takut untuk menjadi derhaka kepada Allah Taala, dan dia takut meninggalkan yang wajib. Itu iman ayan namanya. Paling common, paling kudi kalau nak lepas dari neraka, kita mesti memiliki iman ayan. Ini paling common, iman ayan. Udah saya ceritakan panjang lebar dulu. Soal lupa bukan salah saya. Jenuh sejam lebih saya ceritakan bab iman dulu. Yang keempat iman apa? Iman hak. Iman hak ni terasa di hati dan sangat-sangat terasa di hati. Iman hak, iman para sahabat. Iman para sahabat terasa di hati. Tak ada apa? Tak ada goncang-goncang hati itu. Sentiasa merasakan bahawa Allah itu ada.
Sentiasa merasakan bahawa Allah itu besar, Allah itu berkuasa dan sebagainya. Sentiasa, tak ada langsung goncang-goncang. Itu namanya iman apa? Iman hak, iman para sahabat. Baik, yang kelima iman apa? Iman haqiqah.